Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey, cerita hari ni Mi berkenaan dengan tempat kerja. Diganggu ketika berada di tempat kerja. Ya, jadi kita sedia maklum kita walaupun kerja apa pun, security guard ke, polis ke, memang akan ada cerita dan pengalaman tersendiri Mi. Yes. Dan cerita-cerita ni orang kata memberikan satu pengalaman ataupun rasa takut, Mistik seram, debaran tu kita merasai. Bukan saja apa benda pun, orang kata pekerjaan, walhal pemandu lori pun sendiri merasai sendiri pengalaman itu. Orang kata kerja mana-mana pun kita tak dapat larilah daripada perkara-perkara yang macam ni. Dan pengalaman-pengalaman ni dia kadang-kadang dibawa juga, dikaitkan dengan sejarah tempat tu sendiri. Yes. Contoh kalau macam kita lalu hutan simpan, dikatakan di situ adanya cerita dan sejarah yang tertentu. Betul. Jadi hari ni kita bersama dengan Kak Lin, yang mana Kak Lin akan ceritakan pengalaman beliau bekerja di sebuah tempat yang ni agak rare ni. Betul. Kita jarang dengar cerita seram di pusat membeli belah. Dan hari ni kita akan dengarkan sebuah cerita daripada Kak Lin. Sebelum tu ni kita nak ingatkan dulu subscriber. Ya, macam biasalah kepada anda yang bersama dengan Santai Chill pada malam ni, kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga kami ucapkan dan amat berbesar hati jika anda like, share dan juga subscribe channel Santai Chill. Dan jangan lupa juga follow our social media, description ada di bawah. Okay, Kak Lin, cerita pertama, apa yang Kak Lin nak sampaikan pada cerita yang pertama ni? Okey, ini pengalaman saya lebih kurang 22 tahun yang lepas. Okey, waktu tu saya bekerja dekat salah satu mall yang saya rasa mall tu lama lah, dan mall tu bersambung dengan satu hotel dekat area Bukit Bintang. Tapi saya tak boleh mention lah, walaupun tempat kerja saya tu dah tak ada, tapi mall tu masih ada dan masih ramai lagi saya rasa orang yang datang. Agak Okey, familiar lah sebenarnya mall tu. sangat sebab dulu pun waktu bujang memang akan duduk dan tinggal menyewa dekat area Bukit Bintang kan. So memang dah biasalah dengan mall tu, cuma tak sangka mall yang segah macam tu, semewah macam tu, ada cerita seram di sebalik dia. Okey. Cerita dia bermula macam ni. Okay, waktu tu akak baru kerja dekat company itulah. Company tu antara company yang terbesar dekat Malaysia. Cuma dekat Tahil tu akak kerja dekat butik, salah satu butik under company tu. Kami ada 2 butik dekat dalam mall tu. Okey, butik akak nama S dan butik yang lagi sebelah tu akak bagi E lah. Okey, antara 2 butik kami tu dia ada satu maksudnya ada pintu dekat tengah-tengah. Maksudnya daripada butik akak S nak ke butik E tu kita tak payah ikut pintu depan lah. So kita boleh ikut pintu tengah kan. Itu untuk memudahkan akak bercerita. Okey, masa mula-mula akak masuk, permulaan memang tak ada apa-apalah yang nampak pelik, yang nampak ganjil. Klik pun tak pernah bercerita pasal
tempat tu seram ke, ada gangguan ke, tak ada. Sampailah satu hari pagi tu akak datang. Kami datang berdua waktu tu dengan ada seorang kakak tu. Okey, akak bagi nama dia Kak Siti lah ya. Lepas tu datang, buka pintu, kami akan masuk ke butik A sebab kami semua punch card ke sana. Lepas tu ikut pintu tengah tu kami masuk dekat butik akak lah, butik S tu. Sampai dia masuk kat dalam butik tu, macam biasalah kami akan buat housekeeping. Yang memeranjatkan akak, bila akak buka fitting room, sebab dalam butik tu cuma ada 2 fitting room saja. Dalam fitting room tu penuh dengan baju. Dekat lantai, dekat bergantung, dekat tempat yang hang tu, akak macam pelik lah. Sebab rutin kami sebelum kami balik daripada kerja, make sure takkan ada baju dalam fitting room, takkan ada apa-apa yang tak kemas lah kan. So bila akak tanya dekat Kak Siti tu, Kak Siti jawab apa tau? Biasalah dek, dia kata kawan kamu pun nak try juga. Kita macam, kawan? Siapa kawan? Mana boleh orang luar masuk, betul tak? Memang tak ada siapa-siapa. Jadi macam benda tu macam tergantung macam tu je lah. Sampailah lepas tu bila akak seorang, akak akan nampak ada satu macam kelibat. Tapi kita pasti yang itu memang perempuan. Masuk ikut pintu depan. Lepas tu dia akan hilang betul-betul dekat tengah-tengah butik tu. Sebab tengah-tengah butik akak tu ada satu tiang. Diorang akan letak bunga kat bawah tu sebab tema butik akak tu is a British punya flower kan. So everything dalam butik tu adalah bunga. So bila kita nampak ada orang masuk, of course kita akan greet, betul tak? Daripada kita duduk kat kaunter, kita bangun, kita nak greet, kita tengok tak ada. Benda tu sebenarnya banyak kali terjadi. Tapi macam bagi masa tu sebab kawasan mall tu sebenarnya memang sunyi sebab dia hanya untuk golongan elit saja. So kalau orang-orang kebanyakan memang jarang masuk sebenarnya kat mall tu. So akak pun macam tanyalah dengan Kak Siti keesokan hari dia sebab bila dia cuti akak kerja. So akak tanya dengan dia lah, semalam akak nampak ada orang masuk dalam kedai tapi kenapa dekat sampai kat tengah dia hilang Takkanlah customer tu patah balik kita tak nampak sebab kita ke depan. Kak Siti pun gelak. Dia kata biasalah tu kawan-kawan dia tu. Dia macam kenapa dia selalu sebut nama kawan-kawan. Sampailah satu ketika mungkin tak tahulah, mungkin rezeki akak ke apa ke, itu adalah permulaan yang benda tu macam dah main kasar tau. Okey, butik akak tu memang square feet dia sebenarnya tak adalah besar sangat. Cuma kaunter cashier dia memang dekat belakang sekali. So kita hanya duduk dekat cashier je lah kalau tak ada customer. Sebab mall tu memang customer jarang masuk. Sebab dia untuk elitnya golongan. Faham je lah kalau elit ni tak adalah ramai macam mall biasa KLCC semua tu kan, pavilion, tak ada. So tiba-tiba akak dengar macam sebab belakang tempat duduk akak tu adalah pintu store. Tiba-tiba akak dengar macam ada benda bunyi jatuh tau. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi banyak kali. Akak cakap macam siapa pula dalam store, akak kerja seorang. Kalau butik yang E kat sebelah tu, of course ada orang kat sana. Kalau diorang masuk pun mestilah akak nampak sebab pintu tu dekat sebelah depan tapi dekat tengah. Bila akak masuk kat dalam store, akak nampak semua stok kita yang berikat cantik tu semua atas lantai. Masa tu dah macam dah kenapa pula ni kan. Okay, akak pergi kat depan, pergi di antara butik akak dengan butik E tu. Akak duduk berdiri kat situ. Tiba-tiba ada satu kakak tu, akak bagi nama dia Kak Mas lah. Dia cakap apa dengan akak? Kenapa Lin? Dia kata tak ada apa-apa. Akak pun bukan tak nak bercerita, tapi sebab kita diajar daripada kecil, kalau ada apa-apa korang cakap jangan tegur, betul tak? Betul. So Kak Mas cakap dia main dekat dalam storeroom ke, dia kata. Maksudnya diorang tahulah keadaan ni kan. Okey, lepas tu akak pun diam lagi. Benda tu sentiasa berulang dan berulang lah. Tapi yang membuatkan kadang-kadang
permulaan kita akan rasa seram lah. Tapi bila lama-lama rasa annoying lah. Kenapa dia buat macam tu? Dan dia hanya akan kacau kita bila kita seorang saja. Dan ada satu klik akak, dia tu macam rotation lah. Biasalah rotation selalu tukar-tukar orang. Lepas tu dia akan datang ke butik lah untuk tolong kami. Kebetulan waktu tu akak belum kerja lagi kat situ. Dia cerita dengan akak lah. Dia cakap masa dia sampai pagi tu, dia nampak kat City tu ada dekat dalam kaunter, maksudnya dekat kat area cashier tu. Dia nampak ada seorang perempuan tengah menghadap kat City dengan sambil tongkat dagu. Oi. Okey. Dia cakap memang dia nampak real perempuan pakai baju, sebab kami ada uniform tau. Pakai baju uniform. Dia kata tongkat dagu, tengok kat City sambil senyum. Dia nampak daripada luar pintu. Sebab pintu depan kita ada pintu kaca dengan kayu tau. Sebab dia pintu tu boleh tarik dan lipat. Tapi macam yang akak bagi tahu tadi, sebab kita kena punch card dekat butik maksudnya butik sebelah. So kawan akak tu dia pergi butik sebelah. Lepas tu dia dah punch card, dia masuk kat dalam. Lepas tu dia cakap dengan Kak Siti, mana budak tadi, budak baru dia kata. Dia kata Kak Siti macam pinga-pinga lah. Mana ada sesiapa, akak seorang. Tak ada seorang perempuan. Dia kata dia sambil tangan dia letak kat dagu, tengok kat Siti sambil senyum. Takkanlah bukan orang, dia kata. Masa tu automatik dua-dua tu memang meremang gila. Memang tak boleh nak cakap meremang dia. Faham. Tak tahu macam mana nak cakap. Tapi dia punya, akak rasa tahap meremang dia tu memang hebat lah. Cuma alhamdulillah lah, sepanjang kerja kat situ tak pernah lah nampak gigi dia bertaring ke apa ke. Tapi memang dalam keadaan cantik. Dan yang pasti memang perempuan. Wajah dia tu Kak Lin nampak jelas tak? Bersih ke ataupun tak, memang wajah dia jelas. Tak ada, kalau orang cakap nampak hantu pucat, tak. Dia memang serius cantik. Cuma yang paling yang tak boleh akak nak terima, macam kenapa kita tak boleh ingat muka dia. Tak ingat. Aku tahu. Memang tak boleh ingat. Tapi memang akak pasti dia memang cantik. Senyum dia manis, macam perempuan cantik, rambut panjang. Tapi dia tak adalah panjang sangat, lebih kurang lebih sikit je daripada paras bahu. Saya rasa ni hantu elit kak. Tak tahulah. Tapi mula-mula akak ingat mungkin sebab butik kita orang je ke. Tak tahulah, sebab butik kami tu dekat tingkat 1 tau. Maksudnya yang bawah-bawah tu lagi butik yang elit lah, macam LV, Dior, semua dekat belah bawah. Kami yang tak berapa nak elit ni mesti ada letak ke atas kan. Sebab mall tu kita start daripada lower ground floor, baru tingkat 1. Okay. So itu dalam kedai lah. Sebenarnya benda tu keep berulang, memang tak berhenti lah. Bos pun sebenarnya semua tahu, tapi kita memang tak boleh buat apalah kan. So, tapi ada satu lagi cerita pasal mall ni, pasal toilet dia. Okay. Toilet dia tu memang tak jauh lah daripada butik tempat akak kerja tu. Butik sebelah akak tu ada satu butik baju high end juga. And then sebelah tu adalah ke toilet. So kita ni, kalau kita pergi toilet, kita manalah pernah fikir, okay, toilet ada hantu, toilet ada ni, semua takkan ada lah, betul tak? Betul. So satu hari tu akak pergi toilet, waktu tu macam dalam pukul 7 macam tu lah. Pergi toilet, tiba-tiba akak terdengar kenapa ada suara orang mengaji kat dalam toilet. Suara orang mengaji, suara orang baca surah Al-Fatihah. Lepas tu disambung ke surah An-Nas. Masa tu memang akak tak berhenti dekat luar toilet tu agak lama. Akak cakap macam, takkan dalam toilet ada orang mengaji kan. Lepas tu bila akak masuk, akak nampak ada satu kakak cleaner ni lah, dia orang Indonesia. Lepas tu akak tegur lah je. Akak panggil dia Bibik lah kan. Bik, kenapa kamu mengaji kat dalam toilet, Bik? Bukankah kita orang Islam tak boleh mengaji dalam toilet? Lepas tu dia macam terperanjat lah sebab akak tegur. Dah lah dia seorang kan. Lepas tu dia senyum, enggak ada apa-apa, dia kata. Saja, dia kata, mau baca, dia kata. Macam, saja mau baca? Dah kenapa pula Bibik ni kan?
Lepas tu sebab toilet tu pintu masuk je kita akan jumpa baby room dulu. Lepas tu dia ada satu dinding, sebelah dinding tu baru toilet. So akak masuk je lah toilet macam biasalah. Waktu tu sebab ada cleaner dekat luar kan, cleaner tu pun stop mengaji tau bila akak dah masuk toilet tu. So akak pun keluar, dah settle apa semua, akak keluar. Beberapa lagi hari lepas tu akak masuk dekat toilet tu, tiba-tiba akak pasti memang sebab every cubicle kalau ada orang masuk mesti dia bertutup. Mestilah bertutup kan. Betul. Kalau itu buka memanglah takkan ada orang. Okey. So akak masuk, akak pasti sangat memang tak ada orang kat dalam toilet tu. Sebab akak ni jenis kalau nak masuk toilet akak akan pilih cubicle yang bersih. Walaupun akak tahu dekat mall tu memang bersih lah, sebab kan orang tak ramai datang. Tapi still juga pilih kan. Tolak okey tak ada. So akak masuk. Masa akak tengah masuk kat dalam, yelah buat hal kita lah kan, tiba-tiba akak dengar bunyi orang hirup sup. Memang bunyi dia sedap gila lah. Bunyi macam kita makan Maggi. Okay. Dia macam takkan ada orang makan pula kat dalam toilet ni. Lepas tu akak pun diam je lah. Tapi bunyi tu ada lagi dan semakin kuat. So settle je akak keluar daripada toilet. Akak ni satu perangai akak yang memang akak rasa kadang-kadang bodoh pun ada jugalah. Dah tahu benda tu macam tu, kita mesti nak tengok. Akak tengok tau, akak buka toilet sebelah tu, memang tak ada siapa. So apa yang bunyi tadi? Mereka datang bunyi. Takkanlah bibik tadi yang makan tandas. Betul. Tak mungkin dia makan kat dalam toilet. Lepas tu akak check semua cubicle yang ada tau. Cubicle ada 4 ke 5 macam tu lah. Lepas tu akak keluar. Kat keluar tu akak mendung sekejap dekat pintu antara toilet dengan baby room tu. Akak cakap apa benda akak cakap. Lepas tu masa akak nak keluar tu akak terserempak dengan bibik cleaner yang hari tu yang akak jumpa yang dia tengah mengaji tu. Lepas tu akak panggil dia. Cakap dengan dia, Bik, saya ada benda nak tanya. Saya cakap dengan dia. Dia kata, kenapa ya? Dia kata, kenapa Bik mengaji hari tu? Saya cakap. Lepas tu dia macam sebersalah lah. Yelah, kita nak sembang depan toilet. Lepas tu saya cakap dengan dia, okay Bik, kita pergi dekat butik saya, kita cerita. Lagipun tak ada siapa nampak kot. Ni dah pukul berapa saya cakap kan. Takkan supervisor dia nak check. Dia kata, okey lah, betul lah tu. Saya tak boleh sembang kat sini, dia kata. So masuk butik akak, dia pun cerita. Dia kata sepanjang dia jadi cleaner dekat situ, actually bukan toilet yang biasa akak masuk tu je yang macam tu, dia cakap. Tapi toilet-toilet lain pun ada. Tapi dia kata paling ekstrim memang toilet yang biasa akak masuk. Sebab dia cakap dia pernah nampak ada seorang perempuan daripada baby room berjalan tembus pergi ke toilet. Oh, okay. Maksudnya dia duduk di antara pintu tu so kita boleh tengok baby room, kita boleh tengok toilet. Dia tengah move kat situ, dia nampak perempuan tu dekat dia nampak perempuan tu masuk baby room. Dia kata dia nampak lah perempuan tu macam pegang baby. Lepas tu dia masuk, lepas tu perempuan tu pusing, lepas tu terus dia tembus ke dinding dan terus tembus ke toilet. Kalau kita dekat tempat bibik tu cakap apa? Sama tak cakap apa mesti. Sama ada pengsan, sama ada mungkin menangis, sama ada kita mungkin belah kan. So start daripada situ, bibik tu cakap dia memang, dia kata dia tahu benda tu salah, benda tu dosa, tak boleh mengaji kat dalam toilet. Tapi dia kata itu saja cara untuk hilangkan rasa takut dia. Rupanya bibik tu cakap bila akak bercerita yang pasal ada orang hirup kat dalam toilet tu, dia cakap berkemungkinan benda tu tengah hisap. Yelah, dan nama pun toilet perempuan kan. Apa lagi kan kalau tak benda tu. Betul. Mungkin dia tak basuh ke, dia cakap. Tapi mungkin customer bukan orang Melayu ke, kita pun tak tahu cara dia orang nak buang tu macam mana. Letak macam tu je ke, ataupun biar macam tu je ke. Tapi kalau Syuk dan Ami dengar waktu yang akak dengar tu, akak tak rasa korang boleh berdiri dan tengok je. Sebab memang bunyi dia memang, tak nak cakap, dia punya hirup tu bunyi dia macam sedap sangat lah.
Memang macam menyelerakan lah kan. Ya betul, sangat menyelerakan. Macam seolah-olah macam dah seminggu dia tak makan. Oh. And then bibik tu pun cerita, dia kata akak bukan orang pertama sebenarnya yang dengar bunyi hirupan daripada toilet. Maksudnya akak tak tahulah. Tapi bila benda ni, yelah, akak dah kerja kat situ sebulan 2. Then akak conference lah dengan Kak Siti, dengan Kak Mas. Kak Mas tu consider macam kita orang punya exec lah kan. So akak cakap dengan dia, memang dah lama ke benda ni macam ni? Sebab diorang memang dah kerja lama dekat situ. Dia kata sebenarnya benda ni dah lama, cuma diorang tak pastilah benda tu kerana apa. Cuma waktu mall tu baru buka dulu, dia kata itu pun cerita dari mulut ke mulut lah. Kita pun tak tahu sahih ke tak sahih. Dia kata ada seorang perempuan ni pun tak pasti sama ada dia bangsa apa. Dia terjun daripada tingkat 4 ke bawah, bunuh diri, kecewa bercinta. Kepala dia betul-betul jatuh dekat eskalator dan kepala dia masuk ke dalam eskalator. Alam. Memang waktu tu, sebab waktu tu mall tu memang bawah tu ada food court tau. Food court yang untuk orang biasa, bukan untuk orang kaya. So bayangkanlah orang tengah makan kat bawah tu dan kepala dia dah pecah, dan percikan tu memang percik seluruh kawasan kat situ. Dan diorang cakap sebab itulah kot berkemungkinan toilet tu maksudnya bukan toilet lah, maksudnya mall tu ada gangguan macam tu. Tapi tak tahulah, bagi akak secara logik dia ialah yang masuk kedai akak tu pun memang kita nampak perempuan. Yang cleaner tu nampak pun memang ada betul lah perempuan. Cuma tak tahulah tak main dia ke apa ke, kita tak tahu. Sebab akak duduk dekat area Bukit Bintang tu daripada 1999. Mall tu memang dah ada, tapi mall tu tak silap akak dah buka 2 atau 3 tahun kot. Masa tu pavilion pun tak ada lagi. Pavilion tu adalah sekolah Bukit Bintang Girls. Okay. Tak roboh pun lagi sekolah tu. Sangat legend ni. Memang legend. Cuma mall tu sekarang tak adalah sunyi macam dulu dah kot. Sebab dia pun sebelah dengan hotel sebenarnya. Biasanya customer hotel tu lah yang akan pergi kat mall ataupun VIP je lah. Sebab kalau orang biasa, akak tak rasa dia nak jalan-jalan kat mall tu. Mall ni masih berdiri lagi sekarang ke dah tak ada masih dah? Masih berdiri gagah je. Check it out sendirilah. Pavilion dah terkecuali ni dah ada kan. Jadi yang diorang ni boleh teka lah mana agak-agaknya kan, ke area Bukit Bintang tu. Check it out. Okay, rasa diorang tahu kot. Yang okay, saya nak tanya yang ni, yang baca Quran tu, yang macam mengaji tu kan, adakah betul-betul yang makcik cleaner tu baca atau bukan dia? Memang dia. Memang dia. Memang dia. Sebab waktu akak masuk tu memang akak nampak sendiri memang dia yang baca. Yelah, takut benda tu menyerupai kan. Tu aku tanya-tanya tu. Sebab pelik kan, dia baca tu kuat tau. Daripada toilet tu sampai ke depan boleh dengar. Itulah, niat tak menghalalkan cara lah. Dia takut sangat. Tapi yelah, kita tak tahu situasi dia macam mana. Itulah. Bayangkanlah dia nak bersihkan mall tu bukan satu toilet. Betul. Tapi Mi, aku rasa boleh tau. Sebabnya kalau yelah darurat. Kalau aku pun tak tahu buat apa. Nak tak nak kita kerja situ kan. Nak tak nak terpaksa lah harung benda tu. Lagi satu kita panik kan. Yang pada otak kita fikir mungkin itulah jalan yang terbaik. Betul. Kan, sebab aku pun pernah buat benda yang sama. Apa, kau mengaji sambil berak ke apa? Aku kan ngaji. Aku baca doa lah, tapi dalam bilik air. Sebab masa tu aku tak nak baca. Cerita dia lah. Yang ni kisah aku sendiri. Okey lah. Aku dalam bilik air, masa tengah mandi, dah habis mandi tu sambil nyanyi-nyanyi, silap juga aku mandi nyanyi maghrib kan. So jadi dalam bilik air tu, lepas aku mandi, aku buka je pintu. Benda tu memang depan bilik air aku. Benda yang macam mana? Boleh gambarkan tak? Benda tu dia semua hitam, tapi dia merangkak. Bapak. Dia memang betul-betul depan pintu bilik air aku. Jadi aku masa tu fikir, adik aku ke ni kan, macam mana dia boleh make up hitam semua kan. Betul. Masa tu aku tak clothing sebab tu first time aku nampak. Jadi aku macam benda ni kan, cakap hantu weh. Dan aku tutup pintu balik, aku kunci. Boleh lah. Aku tutup pintu balik. Lepas tu otak aku jam.
Memang okay. jam, tak tahu nak buat apa. Aku fikir tumbuk pintu sepak sebab ni takkan nak baca doa sini kan. Tong sampai aku tersepak selap bawah tu dah pecah tau. Aku cakap memang mengamuk bapak aku ni. Aku buka aku buka tengok ada lagi. Dia bergerak umpama macam ni tau. Dia sambil pandang kau ke? Sekarang ni dia tak ada muka tau. Tapi dia memang hitam semua. Dia merangkak. Dan aku tutup balik pintu. Cakap ini nak tak nak aku kena baca doa. Okay. Aku membaca lah kan. Haruskan. Baca. Buka tak ada. Aku cakap mujarab. Kan. Lepas tu terus aku masuk bilik lah. Lari. Ada cerita lain dia panjang ni. Tapi itu nantilah. Sebab Itu memang darurat lah. Darurat dah. Mungkin diharuskan lah. Habis tu nak lari mana aku. Itu je jalan yang ada. Kan. Mungkin apa yang Kak apa Lin ni cleaner tu nampak kan. Jadi kat dia mungkin lebih kurang sama lah dengan aku kan. Okey Kak Lin, satu cerita yang orang kata rare juga kan. Sebab kita jarang dengar cerita seram yang ada dekat mall. Kak Lin ada cerita lagi yang nak sampaikan? Ada. Kalau cerita mall ni pun sebenarnya banyak. Sebab akak memang sepanjang 20 tahun lebih ni memang kerja akak memang kerja kat mall je. Mungkin sebab memang belajar tak pandai kan. Sebab kerja kat mall lah. Tak jangan apa. cakap macam Untuk tu yang Kak tu Lin. untuk yang tu akak akan cerita mungkin lain kali lah. Kita pun kalau ada orang minta kan. yang tu kan. Okay, yang kedua ni, ini pengalaman akak kami balik beraya ke Perak. Akak kampung asal orang Perak Tengah. So kebiasaan kami akak dengan husband dengan anak, kita orang memang akan travel lepas pukul 12 malam. Sebab yelah macam akak kerja kat mall kan, kita orang bila cuti raya confirm akan bergilir lah. Maksudnya butik akan tutup 2 hari. So akan ada yang staff yang ambil sebelum dan sampai hari raya kedua. Ataupun ada yang kadang-kadang butik tu kita ikut mall kan, ada setengah butik, ada setengah mall dia tak bagi dia tutup. So ada setengah staff yang akan start cuti raya ketiga sampai yang berikut dia lah. Untuk tahun tu akak memang turn lepas maksudnya lepas raya lah. Maksudnya bagi diorang raya dulu dan raya ketiga tu baru akak cuti. So hari kedua raya tu, malam tu akak balik kerja pukul 10. Takkan nak terus gerak, betul tak? Mestilah nak mandi-mandi, siap-siap dulu. Dan lepas pukul 12 baru tergerak. Sebab suami akak ni jenis tak boleh drive siang. Kalau drive siang dia ngantuk. So kita akan drive malam. So perjalanan daripada Kuala Lumpur nak ke kampung akak tu lebih kurang dalam 3 jam lah. Kita akan lalu highway plus, lepas tu akan keluar dekat tol Tungkai atau Bidung macam tu lah. Lepas tu akan lalu jalan dalam sampai dekat kampung akak. Kampung akak tu tak apalah akak cerita je lah kampung akak tu kat mana kan. Dia memang jalan dah menghala ke Lumut. Dekat kawasan sawah padi yang banyak tu, itu adalah kampung akak. Kebiasaannya akak ni jenis yang memang takkan tidur kalau suami drive. Okey. Sebab satu kesian lah dia drive, kadang kita nak tidur, betul tak? Peneman lah. Kita takkan tidur. Dan sepanjang jalan tu sama ada akak sembang dengan dia ataupun karaoke lah. Akak memang suka karaoke walaupun suara tak sedap. Tapi tak kisah lah, ada orang dengar kan. Sebab dalam kereta. Sama. Okay. Sampai dekat satu tempat tu, kiranya sepadan nak masuk ke kawasan sawah padi dekat dah nak sampai kampung akak tu. Sampai kat situ akak macam mata macam dah tak boleh nak buka tau. Memang tak boleh nak tahan dah. Macam seolah-olah macam kena gam. Tak pernah tau, akak tak pernah rasa macam tu. So memang akak terlelap waktu tu. Waktu akak terlelap tu je, suami akak kat sebelah tengah drive, dia memang nampak dekat sebelah cermin akak ada satu benda besar terbang bersayap. Tapi dalam fikiran dia, burung bangau tu. Sebab kat kampung akak tu kalau musim padi dah potong, dah buang, dah bersihkan, akan ada banyak bangau dekat tepi-tepi tu tau. Tapi kalau cara logik dia, bangau tu tak mungkin lah besar. Bangau tu kecil je. Dia standard besar-besar ayam je, bangau putih yang dekat tepi-tepi sawah tu. So dia memang nampak benda tu besar, bersayap, terbang betul-betul dekat sebelah tingkap akak. So dia pun teruskan perjalanan sampai kat depan. Kami akan masuk, kami jumpa simpang 3 dan kami akan masuk ke kanan sebab straight memang ke Lumut.
So masuk kanan, akak lalu sawah bendang lagi, sawah padi lagi. Lepas tu depan tu kita lalu pula kelapa sawit. Sebab kampung akak tu adalah Felkra. Lalu masuk je ke kawasan kelapa sawit tu, tiba-tiba suami akak langgar sesuatu yang macam seolah-olah macam nak cakap dia kalau kita langgar bunyi meletup dia sangat kuat dan memang bunyi macam bunyi kepala pecah pun ada jugalah. Ataupun bunyi kelapa kita pecahkan. Memang bunyi macam tu. Waktu tu memang akak terjaga automatik mulut ni terus makilah suami. Abang langgar apa? Kan? Langgar kepala orang ke? Dia cakap, takkanlah dekat pukul 3 pagi lah dia cakap. Akak cakap berhentilah sebab kita nak tengok betul ke kita langgar orang ke, kita tak ke kan. Kita takut. Mana tahu kan kalau betul kita langgar orang, kan tak pasal-pasal pula. Betul. Dah lah raya ni. Lepas tu dia tak nak berhenti tau suami akak. Akak memang marah-marah dengan dia lah sepanjang jalan tu. Akak cakap kenapa tak berhentilah akak cakap kan. Mana tahu orang ke kita langgar, dia kata. Dia cakap taklah, dia kata binatang kot. Dia kata takkan binatang bunyi dia macam tu. Kita kalau betul kita langgar lembu ke, kita mesti nampak lembu tadi kan. Sebab waktu tu suami akak bawa lebih kurang dalam 80 km macam tu lah. Lepas tu memang sepanjang tu memang akak membebel lah. And then depan sikit tu memang dah sampai kampung akak. And then kebetulan malam tu nak dijadikan cerita pula. Biasa kita takkan ikut shortcut. Biasa kita akan ikut pintu gerbang nak masuk kat Felkra tu. Tapi malam tu punya lagatan pergi ikut shortcut. Sebab akak cakap kita better sampai rumah lah. Kan cepat tu sampai rumah mak dengan bapak kan. Lepas tu ikut shortcut tu, lalu kat shortcut tu jalan dia kecil dan dia tak betar tau, dia jalan tanah merah. Sebab itu ikut shortcut. Memang akak nampak dengan jelas dia baik je, dia terbang betul-betul depan cermin kereta. Syuk rasa apa benda tu? Kakak cantik ke? Tak tahulah, tak tengok muka. Okay. Tapi dia memang baju dia lusuh, berjurai-jurai. Dia memang terbang, kain dia tu memang terkena cermin depan. Ui. Tu rapat sangat tu. Yelah. Dia besar tau. Macam Superman dia terbang. Dan yang akak rasa macam tak logik dia, kalau Superman takkanlah dia terbang slow macam tu. Memang slow gila dia terbang, macam seolah-olah dia nak tengok kita. Memang akak nampak kepala dia, cuma dia tak pandang kat kami lah. Kepala dia pandang ke depan dengan rambut dia. Lepas tu dengan kain dia jurai-jurai yang lusuh colour tu. Lepas tu masa tu akak dah pandang suami akak dah. Tapi yang membuatkan akak sakit hati, suami akak tu muka dia biasa je. Lepas tu akak macam akak dah diam lah. Kita dah tahu nampak macam tu, kita diam lah. Sampai je dekat rumah mak akak tu lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Keluar je buka pintu kereta. Korang tahu tak apa yang kita orang rasa? Dia dah bukan rasa lagi dah. Dia bau darah yang semerbak. Bau darah macam orang accident tu. Kuat gila dekat kereta kak. Bau hanyir. Yes, betul. Itu lebih tepat. Okay. Bau hanyir yang sangat menusuk-nusuk kat hidung ni. Akak terus ambil torchlight tau. Sebab dalam kereta tu memang ada torchlight. Akak suluh tau kat depan kereta. Yelah, kami langgar apa tadi, betul tak? Betul. Akak suluh-suluh, tak ada calar, tak ada kesan darah. Tapi kenapa bau darah ada? Tapi sebab akak selalu ikut petua arwah bapak akak. Kalau kita balik malam, kita tak terus boleh masuk kat kawasan rumah. So kita orang beberapa minit dekat luar lah. Akak baca apa yang patut. Akak cakap dengan suami akak cakap dengan anak akak pun dah bangun kan. Cakap dengan dia, macam biasalah kita baca apa yang patut. Masa tu arwah bapak akak dah buka pintu tau. Dia macam muskil lah. Dia kata kenapa kita tak terus masuk? Dia cakap sekejap pak, saja ni nak tengok kereta ni kejap. Tadi tu macam entah kenapa, cakap macam tu lah, bagi alasan kat dia. So memang bau tu tak hilang. Sampailah kami masuk dalam rumah. Tapi masa tu tawakal je, takkan nak duduk kat luar lama-lama pula kan. Masuk dalam rumah, kami memang tak cerita apa-apa. Mak akak masa tu dah hidang makan, kita pun makan. Bangun esok pagi baru akak cerita dekat mak ayah akak. Rupa-rupanya walaupun akak dibesarkan dekat kawasan itu,
akak pun yelah tak pernah ambil tahulah kawasan itu macam mana kan. Rupanya memang kawasan yang suami akak terlanggar benda tu, rupanya banyak kali orang terserempak dengan benda-benda yang tak sepatutnya lah. Sama ada yang lompat-lompat tu, sama ada yang rambut-rambut panjang, yang bergolek-golek-golek pun ada juga. Sebab tu tempat tu memang akan selalu aksiden. Tapi abang akak cakap, kamu kira bernasib baik sebab kamu tak berhenti, dia kata. Betul. Kalau kamu berhenti, kamu nampak lah, dia cakap. Tambah-tambah anak akak memang daripada kecil mata dia memang boleh tengok. Nasib baik waktu tu dia tidur tau. Oh, nasib baik. Jangan dikejut budak tu. Dia memang ke mana-mana dia pergi, ya Allah ya Tuhan je yang tahu. Dia memang akan cakap lah benda tu kat situ, benda ni kat sini. So memang tak. Cuma masa yelah dia sampai rumah ayah akak tu kan, anak akak tu kan mamai kan. Dia baru bangun tidur. Dia cakap memang ada benda dekat tepi kereta, dia cakap. Tapi benda tu tengok je, dia kata. Benda tu berdiri, dia cakap. Macam perempuan, dia kata rambut panjang, dia kata. Tapi tak nampak muka, dia kata. Yang masa dalam kereta tu, dalam perjalanan yang Kak Lin kata Kak Lin nampak benda tu tengah terbang lah kat depan. Lepas tu husband buat muka macam biasa. Dia macam tak ada apa-apa. Tapi dia nampak jugalah sebenarnya. Dia nampak. Tapi kalau shoot dengan Mi nak tahu, suami akak ni jenis manusia yang sangat positif kot. Okay. Sebenarnya First yang dia nampak benda terbang kat tepi tingkap akak tu, dia cakap burung bangau. Padahal akak rasa tak benda yang terbang kat depan. Dia sebab abang akak cakap berkemungkinan daripada first yang suami akak nampak benda tu terbang ke atas tu, dan apa yang suami akak langgar dan apa yang kita nampak tu, dia kata benda yang sama memang sengaja dia nak ganggu kita. Kalau boleh dia nak kita accident lah dia kata yang sebenarnya. Nasib baik lah dia cakap. Suami ni jenis yang yelah tak tahu nak cakap. Dia penakut sebenarnya. Dia adalah manusia yang sangat penakut. Sebab tu sekarang tengah akak bercerita ni, dia tak ada. Dia nyurut mana tu? Dia cakap pergi keluar kejap lah, dia kata. Dia minum tak nak dengar, dia kata. Okay, faham. Jadi itu sebenarnya lah orang kata kelebihan orang lelaki. Benda sebenarnya nampak cool, tapi dalam jantung ni tak tahu dah nak kencang meletup ni. Satu fikir kita ni ketua keluarga kan. Kita beli beras. Bukan. Kalau dia kata aku takut kan, macam mana aku nak jaga Betul, family macam mana nak handle family kan. Lagi satu, betul, dia memang takut lah sebenarnya. Sebab kita orang selalu travel malam. Sebenarnya dia banyak kali nampak, memang serius dia banyak kali nampak. Tapi dia selalu positif je lah. Macam dia cakap burung bangau lah. Dia kata alah benda terbang tu mungkin bangau tu lah kot terbang, dia cakap. Lepas tu entah dia bila dia terbang tu terkait apa-apa ke. Dia kata mana tahu daun pisang yang dah kering ke, dia cakap. Positif sangat. itu positif sangat kan. Itu kata positif apa, kalau pakai test kit tu memang positif. Ya Allah memang positif sangat. Tapi secara logik dia berkibar tu, daun pisang tu takkan lagi kita tahu kan benda tu memang bukan. Tapi apa yang suami akak buat tu satu tindakan yang betul lah. Lagi satu betul. Laki ni kan, dia bijak buat pertimbangan tau. Betul, dia kekal tenang, relax. Kalau dia ikut cakap akak tu suruh pusing balik, apa jadi agaknya lah. Kalau berhenti tu entah kita dah tak boleh start balik. Sudah. Ya, itu confirm sebenarnya. Itu memang common lah kan. Dalam cerita-cerita Melayu pun mesti mati. Aduh, lepas tu memang datang pula orang dah datang dari mana kan. Jadi orang kata dalam situasi tertentu, kita elakkan daripada berhenti dari tempat-tempat yang inilah jarang dilalui ni. Yalah. Bukan kata satu mistik saja, kadang tempat jenayah pun boleh jadi juga. Yalah. Kadang kalau kereta rosak pun kita nak minta bantuan pun payah ni. Betul. Buatnya tak ada lain satu betul. hal pula. Betul. Sebab kita takut sama ada betul ke orang tu nak minta tolong kat kita kan. Tapi itulah, kalau betul dia minta tolong, kesian pula. Sebab kalau kita biarkan, kita boleh, tapi tengoklah berapa kekuatan anggota dalam kereta tu. Kalau ramai semua lelaki boleh kan, tak masalah. Ini nyawa keluarga kita pertaruhkan. Jadi kalau boleh kita elakkan, caw je. okey lah. Tapi itulah, ada satu lagi lah. Ini short punya. Okay. Alright, boleh sambung.
Okey. Suami akak orang Negeri Sembilan, orang Bahau. Okey. Kami ni sebenarnya tak pernah ikut jalan shortcut dalam ke, nak balik kampung ke, dari KL ke kampung ke KL ke, tak pernah. Tapi satu hari tu memang nak idekan cerita dan memang nak kena lah sebenarnya kan. Ayah mentua akak cakap, sebab dia selalu ulang alik KL, ada urusan dekat pejabat Felda sebab dia orang Felda. Okey. Lepas tu dia cakap, ikut je lah shortcut. Dia kata Bukit Langat, dia kata kan sampai dekat Ampang tu 2 jam je, dia kata, daripada kampung, daripada Koiko Highway, dia cakap Kokok Senawang tu 3 jam pun sampai rumah, dia cakap macam tu tau. Lepas tu kebetulan masa akak cakap dengan suami akak, okey juga kan, kita tak pernah nak lalu. Lepas tu suami akak dia macam tak nak lah. Dia kata kita tak biasa jalan tu, kita tak tahu. Lepas tu cakap dengan dia, tolonglah, kita duduk dekat Malaysia kot, tak sesat, kita boleh tanya orang. Lagipun signboard mesti ada, betul tak? Betul. So kita pun ikutlah, terpaksa lah ikut cakap bini dia kan, sebab bini dia kan degil. So kita orang ikut jalan dalam, maksudnya ikut daripada Kuala Kelawang tu apa semua. Lepas tu tembus ke Bukit Langat tu lah, kalau tak silap akak. Bukit Langat, dia ada simpang ke Semenyih. Lepas tu kalau straight tu kita akan terus sampai ke Ampang lah, ke kampung tu, kampung lah, macam apa kita panggil Ampang Tasik macam tu lah. Okay. So sampai dekat area dan nak sampai ke Bukit Langat tu, sebelum simpang ke Semenyih tu, itu memang first time lah. Akak pun tak tahulah jalan tu tak besar sangat, jalan kampung tapi betar lah, tapi jalan ni macam agak teruk lah sebenarnya. Sampai kat situ macam nak dekat maghrib tau. Macam tadi akak cerita, akak memang suka menyanyi lah kat dalam kereta. Sambil nyanyi tu, lepas tu suami akak adalah potong satu van ni tau. Van tu van buruk lah, akak tak ingat colour dia sebab masa tu yelah dalam keadaan nak dekat maghrib dah kan. Dia pun potong van tu. Waktu suami akak potong, akak ni punya satu PL. Setiap kali suami potong kenderaan lain, akak akan toleh dan tengok siapa yang drive. So akak pergi tengok lah, mana driver dia. Wow. Akak siap tenang buka tingkap tau. Serius. Jadi memang tak ada ke? Tak ada. Kalau betul dia tinted sekalipun, kita mesti akan nampak macam ada bayang daripada luar, kalau betul-betul kita tenang. Tapi ini van lama yang tak ada tinted, yang memang jernih sampai tembus. Kita boleh nampak steering dekat dalam, meter-meter dia yang memang dah macam berlubang-lubang tu, memang kat nampak. Macam lusuh lah semua tu. Ya betul. Van lama. Lepas tu macam akak terus diam lah. Dah tak nyanyi dah. Dalam hati ni aku dah mengaji dah. Aku rasa kalau aku mengaji khatam dah kot. Sebab macam terkedu. Lepas tu suami pun macam pelik. Kenapa tak nyanyi dah, dia cakap. Lepas tu tak ada apalah cakap dengan dia. Okey, so, masa tu suami akak memang tak bawa laju lah, sebab jalan dia memang tak okey kan. So sampai dekat depan tu, kita kan tak pernah lalu jalan tu. Lepas tu so macam confused sikit. Dan signboard dia pun dah kena tutup dengan rumput tau. Rumput yang menjala tu memang dah kena tutup, so tak nampak. So sampai je dekat simpang tu, suami akak assume kita masuk kanan lah untuk pergi ke Ampang. Bila dia masuk kanan, so akak nampak van yang tadi tu dia bergerak dekat belakang kita orang lagi lah. So van tu terus, kami masuk kanan. Okey, kami masuk kanan tu, baru nampak signboard yang tempat yang kami masuk tu nak menghala ke Semenyih. So suami akak patah balik lah. Patah balik means kita terus lah tadi kan. Okey, lepas kita orang patah balik, kami masih nampak lagi van tu dekat depan kami lah, sebab dia memang bawa slow. Tapi ada satu corner tu, maksudnya macam selekoh nak naik kat bukit tu. Okey. Lepas kami naik selekoh tu, van tu dah tak ada lah. Dia hilang tiba-tiba Hilang tiba-tiba je. So akak pun diam sampai rumah. Akak tak cerita dengan suami akak sampai esok pagi. Lepas tu dia salahkan akak lah. Dia cakap, padahal muka Sulah ikut lagi jalan tu. Kan dah cakap dah. So sejak daripada peristiwa tu, kami tak pernah ikut jalan tu dah lagi dah. Jadi maknanya akak seorang lah nampak van tu sebenarnya. Ya betul. Ya. Lain macam Dia kalau, macam cerita Volkswagen kuning tu lah kan. Kalau dekat Karak Volkswagen kuning. Tapi yang ni versi van lah. Van. Ini versi van buruk. Cumanya masa tu kebetulan akak kerja dekat area KLCC lah.
Akak ada kenal seorang maintenance ni. Dia memang duduk langat, duduk batu berapa akak tak pastilah, batu 14 kot. Okay. Laluan bukit yang kita orang lalu tu, dia memang lalu setiap hari untuk ulang alik pergi kerja. Dia cakap kalau setakat dia kena tumpang tu bukan sekali, banyak kali. Tapi dia kata itu biasa, dia cakap. Yelah, kawasan Dia memang bukit suka dia memang suka usik kita lah, dia cakap. Cuma kita kuat tak kuat lah. Tapi akak respect lah dekat dia. Dia boleh ulang alik hari-hari. Sebab dia kata dia tak boleh nak sewa kat luar sebab dia jaga mak dia. Faham. Tapi akak respect lah. Sebab kalau dia kata dia sendiri pun kerap, apatah lagi kita yang tak biasa lalu-laluan tu. Semangat dia kental lah. Ya, betul. Bayangkan kalau dia balik kerja pukul 10, tak semestinya dia orang balik pukul 10. Maintenance akan balik lambat. 11, 12 baru sampai. Ya, betul. Itu baru belum orang kena on call. Faham. Mungkin 3 pagi. Jadi selepas peristiwa tu akak rasa apa kat, trauma ke? Nampak van ke tak ada lah? Akak tak trauma. Yang trauma suami akak. Dia cakap saya takkan ikut jalan tu dah, dia kata. Walaupun shortcut 2 jam sampai KL, dia kata. Dia kata dia tak nak lah dia nampak, dia cakap. Tapi memang akak lega jugalah. Waktu kejadian tu anak akak pun tidur. Baiklah. Rezeki dia tidur. Rezeki. Buat elok lah dia tak jaga. Kalau tak habis aku. Habis dia describe ni kan sepanjang jalan. Yelah, dia describe itu yang tak sanggup tu. Dia describe. Faham. Anak akak dia boleh nampak start umur berapa tu kak? Daripada baby. Oh, daripada baby Itu Cuma mungkin dia, ada ceritanya lah kan, macam mana tiba-tiba dia boleh ada nampak tu. Kalau shoot. Sebab sebenarnya akak pernah cerita dekat channel The Segment. Dia memang start dari baby lah. Cuma kelebihan itu makin lama dia berkurang kan. Sebab mungkin akak pernah tanya orang, dia cakap sebab dia start daripada baby. So dia mungkin tak lama lah kelebihan untuk nampak tu tak. Sampai darjah berapa je yang dia kerap, darjah 1, darjah 3 macam tu kot yang dia kerap nampak. Tapi sebenarnya bawah 6 tahun tu paling kerap lah. Lepas tu dia dah kurang lah. Cuma sekarang ni walaupun dia tak nampak, dia punya deria ke-6 dia sebenarnya, contohlah dia lalu tempat tu ada benda tu, dia boleh rasa dan dia boleh tahu benda tu kat mana walaupun dia tak nampak. Six sense. Okay, Dia faham. Sekarang dia dah belajar dekat Politeknik kan. Baru masuk belum sebulan lagi pun ada kejadian dah yang jadi kat dia. Dekat tempat Tapi belajar dia? Dekat asrama dia. Yang tu dia ada ceritakan jugalah kat Kak Lin. Sebab kami sangat rapat. So every time memang dia akan cerita in detail lah. Tapi waktu hari yang kejadian tu sebenarnya akak kat sini pun akak rasa macam ada something kat sana. Biasalah tu bila tempat belajar ni adalah cerita sendirinya tu. Lagi tempat asing bagi kita kan. Faham. Betul. Betul. Lagipun anak akak tak pernah kot dia pisah dengan akak sebab dia tak pernah duduk asrama. Itu first time lah kan. Faham. Alright. Okay. Macam yang kita cakap tadi Mi kan, setiap cerita ni boleh jadi ada kisah yang dikaitkan dengan pada zaman dulu kan, dikaitkan macam sejarah, tadi, asal usul sebenarnya. Jadi kalau kita tengok balik macam cerita yang berada di mall tadi kan, bermulanya daripada kisah bunuh diri. Yes. Dulunya tu, lepas tu banyaklah jelmaan-jelmaan perempuan kan. Tapi yang peliknya orang tak boleh ingat mukanya macam mana. Yep. Tapi yang saya tanya, adakah muka Melayu ataupun bangsa lain ataupun Mak Saleh ke? Akak tak rasa macam muka Melayu. Okey, faham. Adakah masa kisah yang bunuh diri tu Melayu ataupun bukan? Yelah, sebab benda tu dah dari mulut kan. Sebab dah lama, sebab mall tu baru buka waktu tu. Diorang pun masanya diorang cerita kat akak tu, diorang cakap mungkin bukan orang Melayu lah. Dia ada sebut lah bangsa-bangsa dia kan. Tapi bagi akak tak patut lah untuk akak sebut. Sebab benda tu betul sensitivity kan. Faham. Alright. Tapi yang pasti akak rasa bukan Melayu. Tapi memang cantik. Okay. Sebab cara dia senyum, bila dia pandang, dia pandang eye contact tau dengan kita. Akak cerita dia meremang.
Ya. Sebab aku ingat kan dia Mak Saleh tau. Sebab dia tempat yang Kak Lin jaga ni kan more pada British punya style kan. Alright. Satu kisah yang menarik, cerita yang baru ni kan, baru kita tak pernah dengar cerita di mall. Dan mungkin Kak Lin banyak lagi nak kongsi dengan cerita sebenarnya kan. Kan cerita dengan anak Kak Lin sekali. Tapi macam biasa masa kita pun dah mencemburui. Jadi sebelum tu mungkin Kak Lin ada sepatah dua kata yang nak sampaikan pada viewers Santai Chill. Okay, akak nak ucap terima kasih lah sebab Santai Chill bagi peluang untuk akak bercerita. Memang ada banyak pengalaman yang akak akan cerita, tapi kita tunggulah macam mana ya. Apa pun akak harap moga channel Santai Chill ni lebih berkembang, lebih banyak subscribers. Harap-harap yang dengar tu terus subscribe lah, sebab itu je cara kita nak tolong orang Melayu kita. And then lagi satu, sebab akak kerja kat mall kan, so walau macam mana kita pun jagalah SOP. Sebabnya dengan keadaan kita yang tak berapa nak okey ni, kena saling mengingatkan lah. Sebab harap kita lepas ni mungkin kita okey lah kan, bebas macam dulu, boleh pergi mana-mana tanpa kita nak risau apa-apa. Amin. Harap nanti raya kali ni dipermudahkan lah InsyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tahu tak apa, tak balik raya. Okey, terima kasih Kak Lin. Kami pun berbesar hati lah dapat dengar cerita pada Kak Lin, dan tak sabar sebenarnya nak dengar untuk part 2. Tapi sebelum tu, korang kalau nak dengar juga bolehlah drop komen kata nak dengar part 2. Yes, yeah, please. Okey Mi. Dan kepada anda yang bersama dengan kami pada malam ni, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.